Assalamualaikum, bersama saya Emran Azmi Rosli dalam Berita Pagi Sabah, edisi Jumaat 16 April 2021. Perkembangan semasa COVID-19, Sabah mencatatkan 202 kes positif baru semalam, menjadikan jumlah kumulatif kini 56,367. Satu kematian direkodkan di Sandakan, manakala 4 kluster baru turut dikesan. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masih Dimanjun, 4 kluster baharu tersebut ialah kluster Bias Kim Keningau, kluster Lorong Megajaya dan kluster Jalan Labuk 3 di Sandakan serta kluster Melangkap Tomis, Kota Belud. Daripada 202 kes positif baharu, sebanyak 79 kes berpunca daripada saringan kontak rapat, 26 saringan bergejala, 89 kluster baharu dan sedia ada serta 8 kes daripada lain-lain kategori. Berikutan peningkatan kes positif COVID-19, sebanyak 78 kes dalam tempoh 14 hari di Sandakan, Kerajaan Negeri bersetuju melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di daerah Sandakan berkuat kuasa 17 April sehingga 30 April ini. Seramai 534 orang menerima suntikan dos pertama vaksin semalam menjadikan jumlah kumulatif 49,978 orang. Manakala 42 orang menerima dos kedua vaksin Pfizer-BioNTech menjadikan jumlah kumulatif 41,829 orang. Susulan peningkatan kes COVID-19 di daerah Tawau, lebih 1,000 individu di 15 kawasan yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. PKPD di daerah Tawau telah menjalani ujian saringan COVID-19 yang dilaksanakan Kementerian Kesihatan KKM dengan kerjasama Malaysian Relief Agency MRA Sabah. Setiausaha Kerja MRA Sabah, Alex Dennis berkata 15 lokasi berkenaan termasuklah Kampung Simpang 3 Merotai Kelabakan, Jalan Tengku Osman Tawau, Jalan Mesra Tawau, PPR Taman Bukit Tawau dan Kampung Muhibah Raya Tawau. Katanya ujian saringan COVID-19 secara bersasar ini mula dilaksanakan sejak 2 minggu lalu bagi mengesan individu yang mempunyai kontak rapat dengan pesakit COVID-19. Kami di MRA Sabah akan terus membantu KKM dalam menggerakkan tenaga sukarelawan di kalangan belia bagi membantu tugas-tugas untuk program saringan secara bersasar ataupun berpusat bagi membendung pandemik COVID-19 di Sabah, terutamanya di kawasan Pantai Timur, yang mana kawasan Pantai Timur ini yang mencatatkan kes tertinggi di negeri Sabah pada masa kini. Alex dihubungi RTM di Tawau mengenai program ujian saringan COVID-19 secara bersasar yang dilaksanakan MRA Sabah di kawasan PKPD Tawau. Selain membantu KKM melaksanakan ujian saringan COVID-19, MRA Sabah turut membantu program imunisasi COVID-19 kebangsaan menerusi inisiatif Vaccine Support Volunteers Program yang dikendalikan Kementerian Belia dan Sukan. Turut dilaksanakan program infak kasih Ramadan bagi mengumpul dana membantu mereka yang memerlukan dan yang terkesan dengan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan PKPD. Orang ramai yang ingin menyumbang boleh menyalurkan dana ke akaun Maybank MRA Sabah. Orang ramai dan peniaga makanan akur dengan arahan tiada aktiviti Bazar Ramadan tahun ini memandangkan situasi pandemik COVID-19 yang masih belum stabil. Ini kerana masih banyak ruang lain untuk menjual dan memperoleh pelbagai juadah termasuk di gerai dan restoran yang dibenarkan beroperasi dengan pematuhan SOP ketat. Antara lokasi menjadi tumpuan ramai di Bandaraya Kota Kinabalu ketika Ramadan ialah sembulan yang popular dengan tapak Bazar Ramadan. Meskipun situasi berbeza tahun ini, peniaga makanan sekitar kawasan berkenaan tetap menerima kunjungan orang ramai, termasuk masyarakat bukan Islam yang ingin mengambil peluang merasai kemeriahan juadah bulan Ramadan dengan amalan norma baharu. Alhamdulillah, kerjasama daripada pelanggan nampaknya begitu baik dan ini kaedah dan cara kita untuk sama-sama kita mengawal penyakit COVID-19 ini supayanya tidak meningkat lagi. Sekarang ini kita puas hatilah, ada sedikit kita boleh menjual, kita mencari nafkah, kehidupan ke-hari-hari pun okeylah. Macam kita ikut SOP, kira okey jugalah, boleh diterima. Lepas tu memudahkan juga. Bazar sekarang tidak dibenarkan. Gerai-gerai buka macam okey sikitlah, memudahkan juga. Tapi mesti lagi ikut SOP lah.
Mereka yang ditemui juga berpendapat walaupun merindukan kemeriahan Bazar Ramadan, namun yang paling utama memastikan usaha melandaikan penularan pandemik wabak COVID-19 berjaya sepenuhnya. MyFund Action Sabah terus komited menyantuni golongan memerlukan di negeri ini lebih-lebih lagi ketika umat Islam menyambut bulan Ramadan. Kali ini MyFund Action Sabah memperuntukkan lebih RM521,000 bagi pelaksanaan dua projek utama iaitu projek Kotak Rezeki Umat dan projek makanan untuk berbuka puasa. Menurut Ketua Unit Operasi MyFund Action Sabah, Nur Syafika Kasim, bagi projek Kotak Rezeki Umat sejumlah 2,025 kotak disediakan. Manakala bagi projek makanan berbuka puasa pula, sejumlah 10,000 pek disediakan untuk diagihkan kepada mereka yang memerlukan. Antara daerah yang terlibat agihan dua projek ini termasuklah daerah Kota Kinabalu, Keningau, Ranau, Kota Belud, Sandakan, Lahadatu dan Tawau. Sebenarnya kami ada borang pendaftaran juga. Maksudnya secara atas talian ada asnaf-asnaf yang mohon, kita kiranya macam filter daripada situlah. Pilih daripada situ dan juga selain itu kita buat tinjauan ke kawasan-kawasan yang sebelum ni kami belum pernah lagi agihkan. Di situlah kami target untuk agihkan. Nur Syafika ditemui RTM selepas mengagihkan kotak rezeki umat kepada 10 ketua isi rumah KIR di Kampung Darau Baru, Manggatal. Sementara itu, penerima yang ditemui bersyukur dengan bantuan ini. Saya bersyukur dan terima kasih kepada yang beri bantuan sama kami di sini. Sekarang kan musim puasa, lagipun COVID, untuk meringankan beban kami sekeluarga di sini. Kami dapat terima kasih sebab sudah ringankan beban dengan sudah meringankanlah kami punya nasib macam mana di Ramadan ini. Kira senang hatilah, gembira sebab bebanan pun kurang. Lagipun kami tidak mempunyai pendapatan tetap kan. Ramadan tahun lalu, MyFund Action Sabah mengagihkan 500 kotak rezeki umat dan 3,000 pek makanan berbuka puasa. Kira-kira 500 jemaah menunaikan solat sunat tarawih di Masjid At-Taqwa, Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan pihak berkuasa. Imam Masjid At-Taqwa Ustaz Muhammad Zaki Abdul Wahid berkata pihak masjid mengawal kemasukan jemaah yang hadir bagi memastikan tiada pelanggaran SOP. Syukur Alhamdulillah kita amat berpuas hati kan, dengan keadaan jemaah pada hari ini. Alhamdulillah semuanya dapat mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh masjid ini sendiri dan begitu juga mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh MKN dan KKM. Ustaz Muhammad Zaki ditemui RTM selepas menunaikan solat sunat tarawih di Masjid At-Taqwa KKMM Kota Kinabalu. Katanya ahli jawatan kuasa masjid bertanggungjawab memastikan setiap jemaah mengimbas suhu badan sebelum memasuki masjid, membawa sejadah sendiri serta mematuhi penjarakan fizikal. Dalam pada itu, jemaah masjid berpuas hati dengan SOP dilaksanakan. Saya harap keadaan begini berkekalan sampai sepanjang masalah. Ya. Itu yang kita harapkan. Ikutlah peraturan apa yang digariskan oleh panduan oleh ini kerjaan. Itu yang saya harapkanlah. Baru-baru ini Pengarah Jahins, Datuk Ustaz Saiful Zaman Sangul menetapkan solat tarawih 8 rakaat dengan bacaan surah lazim atau ayat pendek. Bilangan jemaah mengikut kapasiti keluasan masjid dan surau dengan penjarakan fizikal 1 meter. Penantian lama para penduduk Pegalungan Nabawan untuk menikmati Jalan Raya Berturab bakal berakhir dengan pelaksanaan naik taraf jalan secara berperingkat di daerah kecil itu bermula tahun ini. Fasa pertama melibatkan Jalan Kuala Salong Pegalungan sejauh 38 km dengan kos RM380 juta, manakala fasa kedua membabitkan Jalan Sepulut ke Pekan Pensiangan sejauh 20 km dengan kos RM100 juta. Butiran lanjut bersama wartawan Duli Simon. Seperti mana yang anda nampak di belakang saya ini, beginilah keadaan jalan raya Pegalungan Sepulut yang becak dan licin dan berhabuk. Sekiranya dia dinaik taraf, ia akan memberi manfaat kira-kira lebih 10,000 penduduk di sini.
Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi yang juga ahli Parlimen Pensiangan Dato' Arthur Joseph Kurup memaklumkan projek tersebut sangat dinantikan bagi memastikan penduduk pendalaman turut menikmati pelbagai pembangunan. Projek ini memang projek yang sudah lama dinantikan oleh penduduk di kawasan Mukim Sepulut, Pegalungan dan juga Pensiangan. Projek ini saya yakin akan mengubah hidup penduduk di sini, akan meningkatkan lagi kegiatan ekonomi, meningkatkan lagi kualiti kesihatan dan juga pendidikan. Datuk Arthur yang ditemui ketika penyerahan BPN dan BPR di Pegalungan Nabawan baru-baru ini memberitahu apabila naik taraf jalan berkenaan siap sepenuhnya, masa perjalanan dari Sepulut ke Pekan Pegalungan dapat dipendekkan daripada 3 jam kepada sejam. Disebabkan kesukaran kemudahan jalan raya yang baik, pelbagai agensi kerajaan memberikan perkhidmatan kepada penduduk setempat di sini seperti pada hari ini penyerahan bantuan prihatin nasional, penyerahan bantuan prihatin rakyat, pendaftaran vaksin COVID-19 dan IKASI dan sebagainya. Dan syukur Alhamdulillah sekiranya ada ihsan daripada kerajaan pusat melulus peruntukan khas rangkaian jalan raya ke daerah kecil Pegalungan. Kami amat bersyukur dan berterima kasih. Memang jalan Salung Sepulut ini memang truk lah. Jadi kami berharap kepada kerajaan agar mempercepatkan dia punya peruntukan supaya kami senanglah berurusan seperti pengagihan ini, BRIM ini, prihatin ini memang amat sukarlah bagi kami untuk keluar. Buat masa ini, daerah kecil Pegalungan dan Pekan Pensiangan juga boleh diakses melalui pengangkutan bot dan merupakan antara laluan ke negara Indonesia. Justru projek naik taraf jalan berkenaan berupaya menggalakkan lagi sektor pertanian dan sosioekonomi penduduk Mukim Sepulut, Pegalungan dan Pensiangan. Ia juga seiring pembangunan dilaksanakan Kerajaan Indonesia mewujudkan sebuah bandar baru sebagai ibu negara di Kalimantan Timur. Dulis Simon, Berita RTM. Sekian Berita Pagi Sabah. Segera daftarkan diri anda untuk menerima vaksin COVID-19 melalui My Sejahtera. Saya Imran Azmi Rosli. Salam hormat.